Yang belakang dengar tak? Tapi ini merupakan salah satu platform e-dagang yang terkena di Taiwan dan Asia Tenggara. Sudah diasaskan pada tahun 2015 dan merupakan syarikat yang berasal daripada Singapura. Dan syarikat masyarakat Dropship juga merupakan syarikat yang menjual barang elektronik, kosmetik dan lain-lain. Ini merupakan organisasi yang memanggil sebagai project manager. Antara tugas project manager ialah project Yang belakang dengar tak? Dengar. Ya. Dengar boleh-boleh tu tak dengar apa yang diserta. dalam project planning. Untuk antara project planning tugas dia ialah project planning adalah memastikan untuk mencapai matlamat dalam projek tersebut. Yang kedua ialah business analysis saya. Antara tugas business analysis ini ialah mengumpul data. Mengumpul data bagi dan seterusnya ialah data meeting yang Aslam Dr. dan Antam Yahya. Dan seterusnya saya akan serahkan pada peserta seterusnya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasman bin Rasman, penguji 7380. Okay, saya akan menjelaskan tentang Gancat. Okay, untuk gambaran yang pertama, video yang pertama ini adalah Gancat kami bermula daripada week kedua sehingga week 7. Dan ini adalah sambungan daripada Gancat kami daripada week 8 sehingga week 12. Baik, untuk setiap Gancat kami terdapat 12 work breakdown structure yang kami telah bahagikan mengikut minggu, dan setiap work breakdown structure itu mempunyai task yang tersendiri. Okay, untuk week pertama kami telah membuat kumpulan forming a group and discussion regarding group form. Untuk week kedua, project briefing by lecture dan doktor menerangkan projek apa yang perlu dilakukan. Untuk week 3, choose a title based on the project task, dan kami telah decide untuk pilih Shopee untuk dibuat research. Untuk week keempat, gather information from research for project requirement. Kami mencari sedikit maklumat tentang Shopee dan kami membuat sedikit perbincangan bersama ahli kumpulan yang mana patut kami letak di dalam kami punya projek. Dan seterusnya week kelima, seperti yang saya beritahu, discussion of the information gathered regarding the project, perbincangan bersama ahli kumpulan. Week ke-6, preliminary draft report. Kami memulakan membentukkan satu draft report bermula daripada introduction sehinggalah ke conclusion. Untuk week ke-7, cuti bye-bye. Next slide. Untuk week ke-8, verify functional requirement dengan non-functional requirement. Kami pilih betul-betul mana satu yang kami nak letak untuk functional requirement dengan non-functional requirement. So week ke-9, final report. Kami habiskan kami punya final report dan melengkapkannya. Week ke-10, discussion final presentation dan report. Week ke-11, mock up before final presentation, dan week ke-12, final presentation and submission report. Dan projek kami ini bermula daripada 15 hari bulan 10 sehingga 30 hari bulan 12 2023, dan mengambil masa tak silap saya lebih kurang 95 hari untuk melengkapkan. Saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Akhiruddin bin Manawi. Nombor bank saya 078141. Hari ini saya akan membentangkan tentang functional requirement. Pertama, kita akan
ceritakan tentang user registration. Seperti kita tahu, pengguna Shopee memerlukan akaun untuk mengisi butiran-butiran mereka seperti alamat, nama, nombor telefon dan sebagainya, untuk memberikan maklumat kepada Shopee untuk menghantar barang dan sebagainya. Okay, and then seperti kita tengok di sini, ini adalah panel untuk registration page. Di mana kat sini ada text field untuk isi nombor telefon. Bukan itu saja, user juga boleh mendaftar di Shopee dengan menggunakan Facebook account, iaitu akaun Facebook dan juga Google. And then selepas saja user memasukkan nombor telefon ataupun Facebook account ataupun Google account, Shopee secara automatiknya akan menghantar satu mesej melalui WhatsApp, voice call ataupun SMS untuk memberi pengesahan pada pengguna itu. And then selepas itu pengguna akan memasukkan verification code itu ke dalam akaun mereka untuk mula mendaftar akaun tersebut. And then last sekali, user pengguna perlu untuk mengisi password untuk akaun mereka. Itu cara untuk mendaftar melalui Shopee. Next. Keduanya, kita akan ceritakan tentang checkout page, checkout payment page, di mana Shopee membolehkan pengguna mereka untuk membayar melalui online banking, kad debit ataupun credit card, Apple Pay, Google Pay, Shopee Pay Later, iaitu Shopee Pay Later di mana itu adalah salah satu kelebihan Shopee berbanding e-commerce lain. Shopee Pay Later merupakan satu transaksi yang baru, melalui iaitu seperti pengguna credit card, iaitu berbayar secara bulanan. Okey. Di sini seperti yang kita lihat di sini, terdapat online banking page dan juga cash payment via convenience store. Iaitu apabila seseorang user itu memerlukan untuk decide dan membuat keputusan untuk membeli sesuatu barang, mereka perlu klik kepada buy icon di Shopee card ataupun buy now icon yang direct daripada store page sebelum check out. Dan seterusnya Shopee akan akan membawa pengguna ke page pembayaran, iaitu online banking dan cash payment melalui convenience store. So apabila Shopee membawa mereka ke page tersebut, mereka perlu mengisi butiran seperti phone number, address dan juga nama penerima barang tersebut. Dan akhir sekali, pengguna perlu memilih cara untuk mereka membayar barangan tersebut. Di sini kita dapat tengok payment to you, CIMB Click, Public Bank, LHB, Hongliang Connect and M-Bank. Bukan itu saja, ada SP Later, Apple Pay, Google Pay dan lain-lain. So seterusnya saya akan memberikan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faham bin Muhammad Yusof. Nama metrik 017687. Okey, untuk hari ini saya akan menceritakan tentang produk katalog. Okey, kalau kita tengok daripada interface yang Shopee ada ni, kita dapat lihat produk-produk yang diorang jual ni. Contoh macam kita buka, contoh kita mencari satu barang, jaket lah, contoh misalnya gambar ni, kita dapat lihat dia punya gambar punya jaket lebih kurang. Lepas tu kita dapat sini dia punya perbandingan harga pun berbeza. Yang ni berkata daripada seller-seller yang ada lah. Setiap seller dia letak harga berbeza. Dan kalau nak lebih detail dia punya barang tu available ke tak, kita boleh tengok dalam ni. Dalam ni setiap barang tu kita dapat lihat dia ada jual berapa jenis barang, adakah barang ni dia jual berapa unit dalam masa satu hari. Okey, lepas tu kita dapat lihat dalam ni perbandingan harga
kita boleh pilih lah, nak murah ke, nak mahal ke, bergantung pada review customer yang dalam Shopee lah. Next. Okey, seterusnya saya akan menceritakan non-functional requirement berkenaan external requirement. Okey, untuk yang graf ni kita dapat lihat yang ni khas untuk seller-seller lah yang jual barang-barang milik orang. Okay. Kalau lihat dari sini, yang ni dia setiap bulan. Jadi setiap bulan bergantung graf. Ada kata graf yang ni kita melihat dia punya jualan tu adakah semakin meningkat ataupun semakin menurun. Ada kata semakin meningkat, Shopee dia akan bagi reward ataupun akan bagi promotion kepada user-user untuk membeli barang pada bulan akan datang. Dan kalau macam tu, macam dia drop ataupun kurang, mungkin seller dia akan bagi idea lah, adakah dia promotion ke ataupun dia buat promo daripada video ke, macam tu lah. Okay, next. So saya akan serahkan kepada kawan saya untuk performance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Adam. Kita dapat terima kasih Aslam kerana boleh tadi. Okey, jadi kita semua pernah pakai Shopee. Okey, so far kita pakai ni agak fluid lah punya interface, betul tak? Betul. Kita beli untuk kita as a user guna secara senang, tak ada lagi begitu. Okey. Okey, andai kata satu hari nanti Shopee tiba-tiba lagi ke apa kan? Okay. Shopee akan immediately shut down dia punya website. Untuk apa? Untuk dia fix the bug. Cari apa masalah utama kan? Apa masalah utama dia akan menyebabkan lag itu. And tak silap saya, if sebelum dia tutup website tu lah, dia akan bagi notice dekat user yang dia akan tutup untuk berapa jam atau berapa hari lah, ikut betapa besarnya masalah itu. Okay, so dengan cara itu Shopee juga macam user tak ada rasa macam pasrah lah, macam kenapa tiba-tiba tak ada rasa risau kenapa Shopee ni tiba down ke lag ke. Okay, so kita boleh katakan Shopee ni mempunyai security yang antara security yang paling ketat lah di online shopping ni. Okay, Shopee dia every time we make a purchase, dia akan minta dalam 6 PIN number dekat nombor telefon kita dulu. Okay, bukan untuk transaction saja, malah di masa kita login sekali. Selain itu saja kot. Termasuk dalam masa pembayaran escalator, dia perlukan face recognition kami kan, face recognition user dan 6 PIN number daripada nombor telefon diorang. Okay, sekian daripada saya akan meneruskan sequence diagram ni dengan aktor Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kumpulan kami telah memilih untuk buat sequence diagram bagi flow ataupun proses bermula daripada customer untuk beli dia punya barang, login page, sehinggalah ke complete payment. So dekat sini kita boleh tengok ada 3 flow yang customer akan lalui sampai sehinggalah complete, bermula daripada Shopee website, payment dengan shipping info. Okay, next slide. Okay, untuk first step, user dia perlu login account dia. Tak kisahlah sama ada login ataupun dia perlu create account dia. Dia ada, dekat sini ada 3 option untuk dia login. Sama ada, yang first dia login menggunakan phone number, username, email dan password. Kedua, dia login menggunakan Facebook dan Google account. Yang ketiga, dia boleh login menggunakan QR code dia. Maksudnya dia guna telefon dia scan QR code yang Shopee bagi dekat dia. So dia akan auto login ke account dekat PC dia. So next. Okay, kemudian bila dia dah login, user dia boleh pilih sama ada dia nak search dia punya specific item dekat search bar, biasa dekat bahagian atas sekali dalam website, ataupun dia boleh view item-item yang ada listing dekat dalam list Shopee website. Okay, yang ketiga, dia select dia punya produk. Dekat sini dia boleh pilih dia punya produk tu sama ada dia punya size ataupun quantity. Dekat sini bergantung juga kepada produk. Kalau produk itu dia memerlukan size, dia kena masukkan size apa yang dia nak. Kalau dia perlukan dia punya colour ke, dia perlu pilih colour dia. Kemudian dia tekan add to cart.
So dekat sini begitu check out ni, dia boleh view dulu dia punya item untuk dia double confirm dia punya alamat, nombor telefon dengan item kuantiti yang dia pilih tu betul ataupun salah. Kemudian dekat sini kami buat macam simulation apabila user dia membelikan item ni dan membuat pembayaran menggunakan SPayLater. So dekat sini SPayLater dia ada bagi 3 option untuk user. Yang pertama adalah SPayLater, buy now pay later. Yang kedua installment selama 3 bulan. Yang ketiga installment selama 6 bulan. So dekat sini apabila dia menggunakan SPayLater ni, user dia akan dapat barang dulu, barulah dia akan bayar dia punya harga tu mengikut bulan dia. Kalau dia ambil 3 kali pembayaran, maknanya dia akan bayar untuk 3 bulan yang akan datang. Kalau 6 bulan yang akan datang. So next. So dekat sini step 5 view shipping info. Bila kita dah complete kita punya payment, kita boleh tengok ataupun view item dekat item yang kita beli tu dekat my purchase. So dekat sini kita boleh track dia punya shipping dia punya estimate time ataupun location kat mana barang tu ada sekarang. So next. So ini dia punya payment using SPayLater. Step last sekali, step now. Bila dia dapat barang tu, dekat sini kalau kita pergi dekat bahagian SPayLater, dekat bahagian my account, kita boleh view kita punya payment yang upcoming bill yang kita perlu bayar. Januari, Februari. Patutnya ada 3 bulan tapi sebab sebulan tu dah bayar. So next. So untuk SPayLater ni dia akan berulang. Macam kat sini, kalau kita boleh tengok dia punya diagram ni, dia akan berulang selama 3 kali. Sebab apa? Kita buat installment untuk 3 bulan pembayaran. So dia akan ulang sampailah payment tu complete. Itu saja daripada saya. So, kena ini dia project commission apa? Commission for your project. How you get, how you find, atau how you the techniques. The method your acquisition of the information of the project. Hello, yang belakang ni apa? Tengok. So macam korang masa open Shopee baru kan, korang macam okay, so ini macam mana kita orang at the same time kita orang search Google juga lah. Okay, so like macam SPayLater ni kan, kita orang macam Ahmad dia tengah buat research SPayLater, tapi dia tengah cari, dia tengah buat apa SPayLater ni apa dia at the same time dia buat research tu. Kita orang masih tengah buat macam produk kita lock semua benda tengah buat. Okay, so produk kita lock ni dia kriteria apa, saya cuba itulah. If you interview somebody for using the Shopee, ada seorang dua lah. okay, terima kasih. Dia bergantung pada user tu sama ada dia nak approve tak untuk account dia untuk guna SPayLater tu. SPayLater ni dia punya kaedah pembayaran dia sama je macam online banking, tapi dia ada anjakan untuk buat pembayaran tu. Dia ada tu tak? Dia ada
Interest ke? Interest ada. Tapi kesimpulan produk ni ada Yes. Dia mostly charge untuk berapa macam kita charge Shopee lah berapa dia macam like RM1 atau RM2 gitu lah. Si